You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum semua. Pada awal kelahiran album pertama Ekspedisi, iaitu album berjudul Darjah 1, semua anggota Ekspedisi pada ketika itu, iaitu line up yang ada pada masa itu, iaitu Izo, Mael sendiri, kemudian Zua dan Lee Space. Mereka ni berharap untuk mendapat satu show yang besar, yang grand, supaya mereka boleh menunjukkan bakat mereka. Tiba-tiba saya telah mendapatkan satu show di Pesta Paul Dickson pada tahun 1990. Awal 1990, kita dapat satu show besar di Pesta PD, dan kita side by side dengan kumpulan CRK. Jadi CRK pun kawan-kawan kita juga, ya. Syam, CRK gitaris yang sebelum itu dengan Wings, dan waktu malam kita di Pesta Paul Dickson itu, kita side by side dengan CRK, Ekspedisi dan CRK. So kita telah berfikir, kerana apabila side by side ni, implikasi dia harus difikirkan, kerana jika sekiranya Ekspedisi bermain, waktu crowd dah datang ramai-ramai, crowd akan menilai dan membezakan antara persembahan artis pada malam itu nanti. Jadi setelah berbincang dengan band boy, kita telah membuat keputusan supaya kita memanggil soundman ataupun sound engineer King Studio, iaitu saudara Peter Chong, untuk menjadi sound engineer kita pada malam berkenaan. Jadi apa yang berlaku, saudara Peter Chong ni, kita tahu dia sangat peka dengan sound system ataupun bunyi-bunyian. Apa yang kita dapat rasakan ialah apabila Ekspedisi telah datang untuk sound check, Peter Chong telah melakukan beberapa kerja yang wajar untuknya sebagai soundman ataupun sound engineer pada hari itu. Ya, dan apabila saya berbual dengan Mael, dia kata this is the first time dia rasa macam atas stage, dia boleh dengar suara dia level dekat mana-mana, everywhere, dengan monitor di depan dia. Monitor ni bagi yang kurang arif ialah yang mengeluarkan suara dan sedikit gitar, sedikit bass, sedikit drum dekat dalam tu, supaya vokalis boleh dapat guide lah, supaya nyanyian dia bertepatan dengan muzik yang berkumandang. Jadi pada malam tu serba-serbi sangat baik, ya, kerana Peter Chong adalah seorang yang sangat berpengalaman di studio, dan sound system pada malam itu juga sangat canggih di Pesta Paul Dickson, besar, canggih. Saya tumpukan perhatian kepada Ekspedisi, persiapan Ekspedisi pada sebelah petang. Kita telah melakukan sound check, dan apa yang kita dengar daripada band boy, komen-komen mereka masa selepas Peter Chong melakukan sound check ataupun adjustment kepada sound di bahagian mixer. Jadi kita dengar, macam contoh Mael, Izo, dia kata monitor is very good, semua clear, we can hear everything. And jadi dengan itu kita berharap agar malamnya nanti Ekspedisi akan menyudahkan performance mereka dengan gilang gemilang. So apabila tiba malam, tibalah giliran untuk Ekspedisi melakukan persembahan. Saya tak ingat sama ada CRK dulu atau Ekspedisi dulu, tetapi apabila tiba giliran Ekspedisi, mereka telah naik. Apa yang berlaku pada malam itu? Apabila Ekspedisi naik ke pentas,
sebagaimana yang kita ketahui, waktu itu ekspedisi telah mula popular dengan lagu CINTA, Everywhere. Orang-orang menyanyikan lagu ni dan kita dapati fans dia merupakan masyarakat berbilang lapisan masyarakat, daripada anak kecil sampailah ke dewasa. Saya pun heran, anak-anak kecil ni dia hanya suka CINTA saja. Tapi dia datang dan dia tengok macam mana ekspedisi, headbanging dan sebagainya. Mereka mungkin merasakan ini satu pengalaman baru bagi mereka. Jadi saya pun telah membuat briefing kepada Band Boy bahawa your fans terdiri daripada orang-orang, ada orang tua juga, ada orang muda, ada fans rockers, dan juga ada anak kanak-kanak. Jadi kamu kena berhati-hati dengan perbualan kamu di atas stage, supaya tidak menyinggung perasaan mereka ataupun nampak terlalu weird kepada anak-anak kecil. Jangan terlalu terlalu lucah atau sebagainya, supaya kita jaga. Jadi pada malam itu, to be honest, apabila muzik berkumandang, ekspedisi start show mereka, apa yang berlaku ialah sebiji macam dalam studio. Sebiji macam mana dalam kaset-kaset. Muzik mereka daripada gitar, bass, drum semua meletup-letup bunyinya. Begitu juga dengan vokal Mael. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa sekiranya sound system itu bagus dan sound engineer yang kita lantik ataupun bawa itu juga bagus, maka show mereka akan menjadi lebih baik. Maknanya performance mereka, persembahan mereka menjadi lebih mantap. Seolah-olah fans dengar, wah dahsyat ekspedisi. So daripada sini kita telah menjadikan buah mulut di kalangan fans, bermula di pesta Port Dickson masa tu ya. Jadi orang-orang Port Dickson ni balik, dia mesti bercerita, dia kata ekspedisi kelas performance lah. Maknanya dengan cara mereka tampil di atas stage, cara mereka entertain the crowd dan sebagainya, saya sendiri rasa bangga. Dan pada malam itu memang kita ada rakam. Tapi saya cari sampai hari ini tak jumpa-jumpa lagi mana rakaman tu. Saya berharaplah kalau ada lah, saya jumpa balik ke. Saya memang ada ambil daripada saudara Peter Chong selepas show itu. Saya ambil D80. D80 ni dia adalah sebuah macam cartridge kecil tu yang boleh memuatkan lagu-lagu dan kita boleh pecah-pecahkan. Sekiranya ada damage dekat mana, kita boleh edit. So sayang kita tak fikir pun benda ni akan jadi satu keperluan ataupun sangat didambakan oleh peminat-peminat tegar ekspedisi. So saya nasihatkan bagi orang mereka yang berada pada hari ini, rakam, make sure that you ada something when bila mereka ni semua dah tak ada nanti, termasuk saya pun dah tak ada nanti. So kita rakam. So kita balik kepada satu perkara, iaitu apabila ekspedisi ni daripada awalnya memang memang best macam tu, lepas tu mereka berpecah dan sebagainya, dan daripada situ timbullah permasalahan yang kita cuba perbaiki. Tetapi pada setengah fans, mereka lack of info. Mereka tak dapat info yang tepat, info yang betul. Jadi berlakulah perselisihan antara dua kumpulan ataupun mungkin tiga kumpulan. Jadi perselisihan ini telah menyebabkan ada di antara fans ini menggelar fans ini, ada yang menggelar dengan pelbagai bahasa kesat, panggilan nama diubah dan sebagainya. Contoh, saya tak malulah ya, dekat sini saya bagi tahu. Contoh, saya Eddie Badri. Ada yang panggil saya Baldi, ada yang panggil saya macam-macam. Lepas tu yang ambil gambar saya, diedit dengan perempuan entah mana dah. Lepas tu diconteng-conteng muka saya, dilukis-lukis muka saya. Berlaku
lebih kurang tahun lalu ya. Waktu tu tengah hangatlah antara perbalahan antara fans, antara ekspedisi Kitab Penyu dan militia, sehingga mereka sanggup buat macam tu. Jadi saya sukalah mengingatkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah ada suatu kaum yang mempermain-mainkan kaum yang lain. Kerana boleh jadi kaum yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula ada golongan perempuan yang mempermain-mainkan perempuan yang lain. Kerana boleh jadi perempuan yang dipermainkan itu lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Jadi fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman bahawa sekiranya kita memanggil seseorang, Allah telah melaranglah sekiranya kita memanggil seseorang dengan nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang tidak disukainya, ataupun nama-nama yang boleh menjatuhkan maruahnya, mengaibkan orang tertentu itu, maka dia akan ditimpa dengan apa yang dia katakan tu akan berbalik kepadanya. Maknanya sekiranya benda yang dikatakan, contoh orang ni tipu, curi, kalau benda tu tak betul, maka dia akan kembali kepadanya. Dalam peringatan Allah ini sangat penting kerana kita nak cuba wujudkan satu masyarakat, kalau boleh rockers yang pandai menilai. Maknanya kita tak dengar sebelah pihak, kita mesti kena dengar dua-dua belah pihak supaya kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum ni kita dah buat macam tu, okey tak apa, kita mesti bertaubat dan kemudian kita kena juga memohon maaf. Kalau kita upload dekat upload status di Facebook, maka kita kena minta maaf di Facebook. Kalau di YouTube, kita kena minta maaf di YouTube. Macam itulah cara Allah SWT hendak kita semua supaya berbaik sangka. Kalau kita tak ada apa-apa yang baik untuk kita katakan, maka diam adalah lebih baik. Okey. So, kalau boleh, saya mohon supaya semua fans ekspedisi, baik ekspedisi ke, Melissa ke, atau UK, lagi apa ya, Wings, May, semua ada masalah perpecahan dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hati ya bila kita nak berkata sesuatu, bila kita nak memanggil orang, kita nak mencerca orang dan sebagainya, kita kena ingat bahawa Allah SWT Maha melihat, Maha mendengar, dan setiap perlakuan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi di sini apabila kita dah buat silap, kita kena minta maaf. Itu saja caranya. Orang yang kita buat salah tu mungkin telah memaafkan kita. Orang yang baik dia akan memaafkan orang-orang yang buat salah dengan dia dan sebagainya. Tetapi adalah di sisi Allah tu, orang tu kena bertaubat. Dia tak boleh lah hari ni minta maaf, esok buat lagi, lusa balik macam tu. Ni aku minta maaf, aku panggil kau sekian-sekian. Lepas tu esok lusa, sebulan lepas tu balik lagi sekali. Mana timbul isu dan sebagainya. Balik dia jadi macam tu. So itu bukan taubat ya. Taubat nasuha ni maksud kita berhenti daripada perkara yang kita buat sebelum ini dan kita beramal soleh. Maknanya kita kekal dalam amal soleh yang baik. So jadi saya berharap sahabat-sahabat dalam industri hiburan, terutamanya rockers, kita jadilah rockers yang baik. Apa salahnya? Ya, saya tahu, saya faham. Banyak ustaz di luar sana juga berceramah dan sebagainya, memberi tazkirah dan sebagainya. Tapi mungkin mereka tidak arif dan faham tentang bagaimana jiwa rockers. Jadi saya ambil kesempatan itu kerana saya belajar benda ni, saya belajar agama dan sebagainya. Jadi saya ambil kesempatan untuk very light
nasihat-nasihat yang light lah. Maknanya ringan-ringan saya akan sampaikan sebab saya lebih saya faham jiwa rockers. So saya berharap ia bermanfaat kepada semua dan saya sambung balik cerita tadi. Okey, apabila ekspedisi melakukan persembahan yang baik tadi di Port Dickson, kemudian nama mereka keluar di surat khabar dan sebagainya, performance mereka sangat baik dan sebagainya. Semua wartawan waktu itu yang kita jemput sama untuk menyaksikan sebab Port Dickson dengan pusat bandar tak jauh, jadi kita boleh jemput wartawan sebab rugi kan kalau kita dah panggil sound engineer yang begitu mahal. Kita mahal tau kita bayar Peter Chong tu. Angkanya kita tak payah sebut lah, tetapi memang mahal. So jadi kita adalah amat rugi kalau sekiranya kita tidak panggil wartawan. Itu saya telah melakukan kerja-kerja promosi saya panggil wartawan-wartawan yang baik dengan saya. Itu kita bagi dia satu place yang baik untuk dia melihat persembahan ekspedisi pada malam tu, yang disulam dengan persembahan CRK. Jadi ekspedisi telah melakukan performance yang baik. CRK juga. Waktu tu CRK adalah Syam Wing dulu. Kemudian yang lain-lain anggota saya tak berapa ingat. Jadi mereka dan ekspedisi telah melakukan persembahan yang baik pada malam itu dan wartawan ada di situ yang saya panggil untuk membuat liputan dan akhirnya keluar di dada-dada akhbar di bahagian hiburan bahawa ekspedisi telah melakukan persembahan. Ini antara cara kita nak naikkan artis di bawah kendalian kita. So, jadi untuk mereka di luar sana, kalau mereka mempunyai artis yang sedang mereka urus, jadi ini adalah langkah-langkah yang kita ataupun our own effort untuk memberi gambaran kepada fans di luar sana bahawa siapa ekspedisi dan bagaimana mereka perform. Jadi nampaklah gambar-gambar yang menarik yang wartawan ambil dan kemudian mereka mengulas tentang konsert di Pesta PD itu. Jadi ini bagi fans di luar sana di Kedah yang jauh-jauh, kita ambil prediction ni Kedah, Sabah, Sarawak, lepas itu di utara, timur, Kelantan, Terengganu, Pahang. Jadi mereka baca surat khabar, mereka mungkin tak sampai ke Pesta PD, jauh waktu tu. Jalan pun waktu tu tak ada lagi, belum ada lagi highway sehebat sekarang hari ni. Jadi mereka baca surat khabar dan melihat ekspedisi perform macam ni, mendapat complimentary pada semua wartawan hiburan pada malam itu yang menyaksikan persembahan mereka yang begitu hebat. Memang saya tak dapat nafikan antara persembahan terbaik ekspedisi. Jadi persembahan ekspedisi di Pesta PD adalah satu nostalgia ataupun kenangan manis yang pernah saksikan. Sehingga hari ini saya pergi mana-mana show mereka, still Pesta PD itu adalah yang terbaik. So saya sudahi cerita saya ini dengan satu peringatan tadi supaya kita berbaik-baik, jangan panggil dan gelar orang yang dengan nama-nama yang tak baik kerana ia akan berbalik kepada kita. Ibarat cermin, bila kita berkata sesuatu yang tidak betul kepada orang yang kita tuduh dan tuding itu, nanti semua perbuatan tuduhan kita itu akan kembali dan balik kepada kita. Itu dalam sebuah hadis Nabi SAW. Moga bermanfaat. Semoga semua daripada kita mendapat taufik dan hidayah. Mari kita sama-sama jaga solat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.